Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Prihatin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya akan membentangkan projek inovasi digital ataupun cadangan untuk projek inovasi digital yang telah ditugaskan kepada saya, iaitu tugasan satu, iaitu memberikan draft perancangan kepada pihak tuan untuk melakukan inovasi saya. Jadi untuk cadangan inovasi digital yang telah saya fikirkan, dan saya akan berfokuskan kepada murid berkeperluan khas, di mana tugasan ini adalah tugasan MTL bersama pendidikan inklusif, di mana ia mengkhususkan bagi inovasi ini untuk menjadikan ia berfokus kepada murid berkeperluan khas. Seterusnya, untuk inovasi kali ini, saya mencadang untuk membuat suatu inovasi permainan interaktif bahasa, ataupun yang saya simpulkan di sini atau saya shortform di sini adalah PIB. Jadi untuk permainan interaktif bahasa ini, kita akan go through cadangan ataupun draft project saya. Kita akan ada 4 induk ataupun 4 perkara yang menfokus untuk kita mengetahui apakah itu permainan interaktif bahasa. Jadi untuk sasaran projek, yang pertama saya akan membentangkan mengenai sasaran projek saya ataupun sasaran audiens saya. Dan murid yang berkeperluan khas yang saya pilih adalah murid yang mempunyai masalah disleksia. Yang keduanya, kita akan go through kepada objektif projek, matlamat serta aspirasi ataupun inspirasi penghasil projek saya yang akan saya lakukan, iaitu permainan interaktif bahasa. Yang ketiga, pembentukan projek. Saya akan cadangan penghasilan serta cara penilaian kebolehgunaan projek tersebut dan bagaimana ia akan dilakukan. Seterusnya, pada fasa yang terakhir, saya akan menunjukkan cartakan ataupun cara tentatif perkara yang akan saya lakukan ataupun inovasi serta aplikasi yang akan saya lakukan. Jadi sasaran projek yang saya simpulkan di sini adalah saya memfokuskan untuk pelajar yang mengalami masalah disleksia. Umum mengetahui bahawa pelajar disleksia ini mempunyai masalah dalam pembelajaran yang akan efek mereka punya keputusan pembelajaran. Jadi 4 perkara yang perlu kita tahu mengenai murid yang mempunyai disleksia ini. Pertama, ia mempunyai masalah dalam pembelajaran. Dia akan membaca terlalu laju dengan sebutan yang tidak tepat. Seterusnya, dia sering kali dia sering salah dalam menyebut perkataan yang punya huruf pertama dan huruf terakhir yang sama. Dia akan tertukar di situ. Seterusnya, dia tiada intonasi semasa dia bercakap dan dia tidak menghiraukan tanda bacaan langsung. Sebagai contoh ataupun misalnya mengenai tanda baca koma, titik noktah, seru dan juga tanda soal. Terus tengok masalah dalam ejaan bagi murid disleksia ini, mereka ada masalah dalam fonologi di mana murid tidak dapat menyebut perkataan yang ditulis. Dan juga dia mempunyai kesukaran dalam membunyikan huruf vokal seperti endah, dia akan disebut indah. Dia tidak membezakan huruf vokal tersebut. Seterusnya, kita akan bergerak pada masalah yang seterusnya, iaitu masalah dalam ingatan. Murid disleksia ini, dia mempunyai masalah ingatan jangka pendek yang akan menyusahkan mereka sendiri. Dan juga mereka gagal dalam penulisan maklumat serta kesukaran dalam pengumpulan maklumat dalam pemikiran mereka. Mereka tak boleh store satu maklumat ataupun suatu ingatan dalam jangka masa yang sekejap saja. Begitu. Mereka cepat lupa apa yang mereka telah pelajari. Jadi masalah yang seterusnya adalah masalah dalam menyalin nota. Mereka lambat menyalin dan banyak melakukan kesilapan dan kekeliruan pada objek tersebut. Misalnya kata A, mereka akan tulis C. B, mereka akan tulis D. W, mereka akan tulis M atau sebaliknya, dan P, mereka tulis Q. Mereka tend to tulis benda tu dalam keadaan terbalik. Okey, jelas itu. Jadi, apa yang telah saya simpulkan di sini, murid mengikut Kementerian Pendidikan Malaysia, murid disleksia di program pendidikan khas di Malaysia mempunyai lebih daripada 10,000 orang, di mana peratusan lelaki dah
adalah lebih banyak daripada pesawat perempuan. Ini merupakan rujukan daripada 2017 oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Seterusnya, apa yang akan saya lakukan untuk projek ini ataupun objektif projek yang akan saya lakukan inovasi aplikasi ini dalam permainan interaktif bahasa. Saya objektifnya adalah untuk membantu dalam meningkatkan perhatian murid berkeperluan khas ini semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya, untuk menyokong pembelajaran maya yang mampu memaksimalkan penyampaian isi pengajaran. Dia kita lihat di sini MBK ini atau murid disleksia ini dia tend to attract more kepada warna, bunyi dan sebagainya yang menarik. Seterusnya, ia juga dapat membantu dalam pembentukan kata murid disleksia yang akan saya terbitkan ini dan akan memfokuskan kepada pembentukan kata dan sebagainya. Ia juga merangsang minat murid disleksia melalui program penggunaan animasi interaktif yang akan melibatkan mereka tekan sendiri benda itu dan akan melibatkan mereka untuk berinteraksi dengan avatar ataupun perkara ataupun orang yang ada dalam itu. Terusnya pendekatan multisensori iaitu bunyi, warna, objek dan sebagainya dan juga pendekatan objek pembelajaran yang lebih bersifat hands-on. Seterusnya, keperluan kurikulum. Jadi keperluan kurikulum program ini dia menyokong bagi subjek bahasa Melayu sekolah rendah bagi program pendidikan khas untuk murid berkeperluan khas. Jadi bagi sekolah yang menjalankan inklusif separa, mereka ataupun inklusif penuh, mereka boleh menggunakan kedua-duanya lah di situ. Ataupun inklusif separa yang lebih menyokong perkara ini. Khususnya penggunaan aplikasi ini akan dapat menyokong kepada pencapaian murid berkeperluan khas ke tahap yang lebih tinggi, itu paling tinggi insyaAllah. Jadi untuk inspirasi inovasi yang saya dapat inovasi ini, saya dapat daripada pembelajaran literatur yang telah saya lakukan, khususnya ataupun dan juga temu bual yang telah saya lakukan bersama beberapa buah guru sewaktu saya melakukan Google Meet untuk subjek pendidikan inklusif saya mengenai inklusif pada dan inklusif penuh. Dan mereka kata mungkin aplikasi ini dapat bantu mereka dalam meningkatkan kecemerlangan pelajar. Seterusnya, saya akan menyatakan bahawa cadangan pembentukan projek yang saya namakan PIB iaitu Permainan Interaktif Bahasa. Usaha perincian projek, penggunaan aplikasi yang boleh diakses melalui komputer ataupun telefon bimbit. Saya merancang untuk membuat aplikasi ini untuk lebih mesra pengguna dan senang untuk diakses oleh guru, ibu bapa ataupun murid sendiri. Dan juga ia merupakan seorang projek yang menarik dan juga interaktif, tidak balas bunyi, juga muzik yang melakukan interaksi murid dan juga mempunyai skor yang diberi berdasarkan kriteria spesifik. Berdasarkan kata mereka jawab betul, mereka dapat 5 ataupun 10 markah. Seterusnya, dia akan dapat membantu murid mengesan bidang kelebihan dan menggunakannya sebaik mungkin. Di mana dia akan memfokuskan apa yang kurang dalam murid disleksia ini dan membantu untuk mereka mereka misal kata untuk membantu mereka meningkatkan pencapaian mereka dan menggunakan kekurangan yang mereka ada ini. Dan kos untuk projek saya sebenarnya dia tiada kos, cuma dia memerlukan kemahiran yang agak intermediate, bukan tinggi, hanya sederhana untuk melakukan ini. Dan dia juga akan mengambil masa. Jadi untuk projek ini, saya akan menumpukan kualiti pendidikan di dalam aplikasi ini. Jadi PIB ini merupakan permainan antarabangsa ini, dia membolehkan MBK mencapai suatu tahap ilmu pengetahuan dalam aspek didik hibur yang membantu mereka menerima maklumat dengan lebih meluas dan tertumpu. Di mana PIB akan mendatangkan suatu permainan interaktif yang mempunyai pelbagai bunyi, bahasa yang akan mereka dapat lakukan di dalam komputer ataupun telefon pintar dan akan membantu mereka untuk menerima maklumat yang lebih meluas. Seterusnya, dia akan melibatkan beberapa enam kelebihan yang akan saya kemukakan di sini, iaitu visual motor akan membantu dalam pengenalan dan meningkatkan penggunaan visual motor mereka. Seterusnya, interaktif iaitu mempunyai segala muzik dan visual yang menarik
serta bertindak balas yang dilakukan MBK semasa menggunakan aplikasi. Seterusnya, dia akan memberikan gambaran keseluruhan dan akan merangkumi isi pembelajaran yang akan dilakukanlah lebih dan juga dia mobility dia akan lebih meluas, iaitu dia boleh akses di mana sahaja. Seterusnya, ia akan melibatkan dan juga menyokong pembelajaran abad ke-21 yang telah kita semua harapkan dan juga lakukan. Khusus isi pembelajaran dia akan merupakan seperti yang betul-betul menggunakan MBK yang akan khas untuk murid berkeperluan khas sahaja yang mempunyai masalah disleksia dan membantu mereka untuk mereka menjadi lebih baik, insyaAllah. Seterusnya, keboleh capaian untuk projek kali ini, tiada kos digunakan untuk menggunakan aplikasi ini. Jadi waktu yang fleksibel bagi membuat capaian pada aplikasi ini akan lebih meluas lah. Jadi mereka dapat mengaplikasikan sendiri secara sendiri tanpa tanpa guru meneliti pun mereka boleh akses sendiri. Jadi aplikasi ini akan boleh akses di Facebook, Twitter dan YouTube dan juga aplikasi yang selanjutnya lah. Kalau macam boleh pergi lagi, kita boleh masuk dalam Google App Store ataupun Play Store, insyaAllah. So, penilaian kebolehgunaan projek ini di mana di dalam projek ini, dalam aplikasi tersebut akan menampakkan sebuah proses skor yang akan memberikan mereka markah jika mereka menjawab soalan yang betul. Jadi berdasarkan soalan interaktif lah, soalan akan muncul jika mereka betul dan sebagainya. Jadi kita boleh lihat juga penilaian keberkesanan perkara ini dalam reaksi murid. Murid akan menunjukkan lebih seronok, mereka jadi lebih teruja atau excited untuk menggunakan aplikasi ini. Dan seterusnya di akhir aplikasi ini, kalau macam untuk dalam pasca projek untuk percubaan, kita akan ada di akhir soalan semua, kita akan ada soal sedidik mengenai penilaian keberhasilan aplikasi ini. Di mana kita mahu semua pelajar ini dapat belajar, dapat bermain, at the same time mereka boleh belajar juga mengenai apa yang telah dinyatakan, bahasa dan sebagainya. Dan seterusnya yang terakhir, saya akan menunjukkan cartagan apa yang telah saya lakukan. Dan seterusnya kita boleh tengok ada minggu dan juga aktiviti pada bulan Ogos. Minggu keempat bulan Ogos saya dah akan melakukan minggu keempat, minggu pertama juga minggu kedua bulan Ogos. Minggu keempat bulan Ogos, minggu pertama kedua bulan September. Pengenalan kepada edukasi ini. Jadi untuk bulan minggu ketiga bulan September ada penjelasan, tugasan dan perbincangan. Dan pada minggu ketiga juga saya melakukan pemilihan tajuk projek. Dan juga minggu keempat tinjauan dan analisis masalah yang telah saya lakukan dengan wakil guru dari SK Seksyen 6 dan juga SK Seksyen 9 yang mempunyai pendidikan inklusif lah. Seterusnya pada minggu tersebut dalam masa yang sama saya mencari maklumat dan juga merangka apa projek yang telah ataupun bakal saya lakukan. Dan pada minggu pertama Oktober ini sekarang saya permurnian dan menghantar proposal projek dan juga minggu kedua dan juga minggu ketiga pelaksanaan projek ini saya akan tengok balik. Kalau benda ini sesuai, saya akan murnikan semula dan sempurnakan semula ini. Dan juga minggu ketiga bulan Oktober, saya akan menguji dan juga menilai projek ini adakah ia akan membantu ataupun sebaliknya. Minggu keempat Oktober saya akan mempromosikan projek dengan membuat suatu hebahan dan juga cuba ke atas pelajar sendiri. Dan minggu pertama bulan November saya akan menghantar projek tersebut. Ini laporan pada minggu kedua dan juga proceed kepada hantar laporan. Dan insyaAllah cadangan projek ini akan saya cuba sebaiknya yang akan saya lakukan. Misal kata ada perubahan lepas ni, saya akan buat menggunakan medium lain, akan tetapi apa yang telah saya rangkumkan semua ini akan saya lakukan. Mungkin saya tak menggunakan aplikasi tapi saya menggunakan interaktif, PowerPoint dan juga hyperlink mungkin. So, apa yang saya plan ni hanya sebagai sekadar lakaran keseluruhan yang bakal saya lakukan. Dan insyaAllah saya akan lakukan sebaik mungkin untuk murnikan semuanya. Dan sekian itu sahaja daripada saya. InsyaAllah saya akan lakukan terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.